Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 2 akan membentangkan tajuk yang telah dipilih oleh kami iaitu adat dan pantang larang bagi masyarakat kaum Melayu, Cina dan India. Pembentangan ini telah dibuat khas untuk penyelia kumpulan 9A iaitu Tuan Muhammad Zohir. Baiklah, sebelum saya meneruskan kepada pengenalan tajuk kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 2 terlebih dahulu. Saya sendiri, Nik Asya Syakirim binti Nikmat, pemegang nombor kad matrik selaku ketua kumpulan 2, dan berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Umi Khuzaifah binti Mat, Siti Nur Syafiqah binti Ron Zamzam, Nur Izzati binti Pak Rodi dan Siti Nur Izzah Faizah binti Fauzi. Pengenalan tentang adat dan pantang larang. Apa itu adat? Adat sebenarnya adalah satu titik pertemuan interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Malah kewujudannya juga berbeza berdasarkan faktor seperti faktor suasana dan juga faktor mentaliti yang dimiliki oleh sesuatu masyarakat itu. Menurut kata tokoh Abdul Samad Idris, ada mendefinisikan adat ini sebagai amalan yang menjadi golek terhadap sesuatu kelompok masyarakat dalam menentukan cara hidup mereka. Dalam pada yang sama, adat juga sebenarnya didefinisikan ataupun dianggap sebagai sistem peraturan ataupun norma serta undang-undang yang bertunjangkan pada kepercayaan alam sekitar. Adat juga bersifat tidak statik di mana ia sentiasa berubah mengikut keperluan anggota masyarakat ataupun mengikut peredaran zaman. Pantang larang pula merupakan satu bentuk bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat terdahulu sebagai satu peraturan lisan yang harus diterima oleh masyarakat kerana mereka melihatkan pantang larang ini adalah satu halangan untuk mengelakkan sesebuah masyarakat itu melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Malah mereka juga menyaksikan dan berpendapat bahawa pantang larang ini harus dipercayai kerana mereka khawatir akan berlakunya kecelakaan ataupun perkara yang tidak diingini jika melanggar pantang larang yang telah ditetapkan. Malah mereka, masyarakat terdahulu ini khususnya menghasilkan pantang larang berdasarkan pengamatan mereka terhadap alam sekitar dan kejadian alam yang bersifat sebab dan akibat. Di mana jika mereka melakukan satu perkara itu, bergerak pula kepada fokus utama tiga kaum kita iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan masyarakat yang amat menitik beratkan adat dan pantang larang kerana mereka memandang adat dan pantang larang ini adalah satu warisan budaya masyarakat Melayu tradisional yang amat tinggi nilainya. Menurut Hafsah Muhammad Nordin ada berkata ia telah dikategorikan sebagai salah satu daripada warisan seni budaya bangsa yang telah berangkar umbi dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak zaman berzaman lagi. Oleh sebab itu terdapat banyak adat dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional dan terciptanya hasil pegangan kepercayaan masyarakat Melayu. Seterusnya, masyarakat Cina pula masih kuat mempertahankan adat dan tradisi dan pantang larang mereka. Kenapa saya mengatakan mereka masih kuat? Hal ini kerana mengikut asal usul sejarah, mereka adalah orang-orang yang telah berhijrah daripada negara Cina, lalu membawa adat dan pantang larang daripada negara asal mereka. Mereka menunjukkan bahawasanya masih berpegang teguh kepada identiti asal mereka tanpa dicemari oleh anasir-anasir luar. Inilah menyebabkan mereka masih berteguh dengan upacara-upacara dan ritual-ritual, khususnya dalam upacara kelahiran, perkahwinan dan kematian. Tidak dilupakan juga, masyarakat India sangat menjaga adat pantang larang mereka dalam kehidupan seharian. Bagi mereka, walaupun pada zaman moden ini ada yang tidak percaya, tetapi tidak semestinya pantang larang tersebut harus dilupakan. Hal ini kerana mereka mengamalkan kepercayaan yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka yang telah membentuk sebuah kampung iaitu Kampung Teling yang telah tersebar ke seluruh negara Malaysia. Menurut masyarakat India juga, adat dan pantang larang ini mestilah dijaga bagi mengelakkan diri mereka daripada terkena bencana. Permasalahan kajian. Semua sedia maklum bahawa Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan masyarakat majmuk di mana ia dipengaruhi oleh tiga kaum yang terbesar, Melayu, Cina dan India. Ini dikatakan Melayu merupakan satu etnik yang terbesar sekali dalam masyarakat majmuk di mana mereka mewakili 50%. Cina pula adalah masyarakat kedua terbesar dan selebihnya adalah masyarakat India. Kepelbagaian kaum ini telah menyebabkan wujudnya pengamalan adat, bahasa, agama, kepercayaan dan pantang larang yang berbeza antara kaum. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia khususnya generasi muda kian tidak menitik beratkan adat dan pantang larang yang telah diamalkan oleh masyarakat sejak berzaman lamanya. Mereka menganggap adat dan pantang larang ini merupakan sekadar angin yang berlalu dan mereka memandang perkara itu hanya sekadar panduan asas dalam kehidupan dan itu tidak menjejaskan kehidupan mereka. Disebabkan itulah masyarakat muda ini, generasi muda ini tidak menitik beratkan adat dan pantang larang. Jadi melalui kajian ini, kami selaku pengkaji akan mengenal pasti beberapa adat dan pantang larang yang melibatkan tiga kaum
kaum terbesar iaitu kaum Cina, Melayu dan India untuk mendorong masyarakat khususnya generasi muda ini untuk mengetahuinya secara lanjut dan secara dalam. Seterusnya dapat mengamalkan adat dan pantang larang yang sesuai dengan kehidupan harian mereka khususnya pada zaman yang serba canggih ini. Selain itu, kami sebagai pengkaji juga ada mendapati bahawa segelintir pihak-pihak tertentu mengungkapkan kenyataan bahawa adat dan pantang larang ini sebenarnya sudah tidak relevan dengan peredaran zaman yang kian canggih dengan teknologi yang pelbagai sekali di Malaysia ini. Pengamalan perkara ini ataupun pengamalan adat dan pantang larang ini seolah-olah dipandang bersifat ketinggalan zaman dan terlalu tradisional. Ini dan mereka juga menganggap adat dan pantang larang menjadi penghalang bagi aktiviti kehidupan mereka. Sepatutnya mereka menggunakan adat dan pantang larang ini sekadar pengajaran untuk tidak melakukan perkara-perkara buruk pada masa hadapan. Namun mereka memandang perkara ini sebagai perkara negatif yang akan melambatkan urusan-urusan kehidupan seharian mereka khususnya pada zaman ini. Dengan bantuan teknologi yang sedia ada, dengan bantuan itu ini, maka mereka sanggup mengenepikan adat dan pantang larang. Jadi disebabkan perkara inilah kami mengambil pendekatan untuk membuat kajian dengan memfokuskan tentang implikasi pengalaman adat dan pantang larang terhadap masyarakat Melayu, Cina dan India dengan melihatkan adakah kesan buruk sebenarnya jika mereka ini tidak mengamalkan adat dan pantang larang pada zaman ini ataupun mereka cuba untuk mengabaikan adat dan pantang larang dalam kehidupan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menyatakan objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti adat dan pantang larang masyarakat Melayu, Cina dan India di Malaysia. Objektif kedua ialah mengkaji implikasi pengamalan adat dan pantang larang terhadap masyarakat Melayu, Cina, India di Malaysia kini. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini tertumpu kepada para pelajar Universiti Sains Malaysia USM sahaja yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji adat dan pantang larang yang diamalkan oleh kaum-kaum di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti implikasi sekiranya adat dan pantang larang diamalkan oleh kaum-kaum di Malaysia. Kajian ini hanya melibatkan pelajar Universiti Sains Malaysia USM dan hasil dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada pelajar lain. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Matrodi. Nombor kami matriks 150709 akan mengambil alih pembentangan dengan masuk kepada bahagian aktiviti dan juga proses kajian. Seperti yang terpapar pada skrin, kajian kami meliputi 5 proses. Yang pertama, kumpulan kami telah menyediakan dan juga menyiapkan kertas cadangan yang mana dalam kertas cadangan inilah kami menerangkan tajuk kajian kami iaitu adat dan juga pantang larang masyarakat Melayu, Cina dan juga India di Malaysia yang mana kami memfokuskan adat perkahwinan dan juga pantang larang semasa mengandung. Kami juga mengenal pasti objektif kajian kami. Dari segi permasalahan kajian, kami menerangkan metod kajian yang kami gunakan serta menjelaskan peranan setiap ahli. Kemudian proses penghantaran kertas cadangan kepada penyelia bagi tujuan semakan. Seterusnya kami menyediakan Google Form yang mana dalam Google Form ini kami memasukkan soalan-soalan yang mampu mencapai objektif kajian kami. Seperti dalam jadual di bawah, anda boleh lihat kami menggunakan skor dan juga kategori seperti berikut. Yang mana bermula daripada skor 1 bagi kategori sangat tidak setuju sehinggalah skor 5 bagi kategori sangat setuju. Kemudian Google Form ini diedarkan kepada para responden kami yang terdiri daripada para pelajar Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Yang terakhir, bagi proses terakhir, kami menganalisis hasil dapatan kajian daripada Google Form ini yang mana data-data yang dikumpul daripada pihak responden akan kami persembahkan dan akan diperincikan dalam slide yang berikutnya dalam bentuk graf bar. Sekian sahaja kronologi proses kajian kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudari Izzah. Baiklah, saya sambung pembentangan dengan dapatan kajian. Kaedah yang digunakan adalah dengan pengedaran borang soal selidik. Atas talian,
dan rujukan perpustakaan. Data-data yang dianalisis adalah berdasarkan dua objektif, iaitu objektif yang pertama, mengenal pasti adat dan pantang larang masyarakat Melayu, Cina dan India. Dan yang kedua ialah mengkaji implikasi pengamalan adat dan pantang larang terhadap masyarakat Melayu, Cina dan India. Graf-graf berikut menunjukkan analisis yang diperoleh daripada borang soal selidik tentang adat perkahwinan kaum Melayu, Cina dan India. Adat perkahwinan kaum Melayu mempunyai peringkat-peringkat nilai tertentu, iaitu merisik, meminang, bertunang, akad nikah, perkahwin, bersanding dan kenduri. Adat perkahwinan kaum Cina, peringkatnya ialah meminang, pembandingan tarikh lahir, berkahwin, perarakan, menyambut pengantin perempuan, perkahwinan sebenar dan kenduri. Adat perkahwinan kaum India, peringkatnya ialah merisik, mengunjungi rumah pengantin, mengikat janji, bertunang dan berkahwin. Kita dapat lihat pada peringkat merisik, kaum Melayu dan kaum India sangat berbeza kerana seramai 19 orang yang sangat setuju untuk kaum Melayu, manakala untuk kaum India hanya 12 orang responden yang memilih sangat setuju. Selain itu, pada peringkat meminang, kaum Melayu dan kaum Cina amat berbeza, iaitu seramai 21 orang responden memilih sangat setuju, manakala untuk kaum Cina hanya 9 orang responden yang memilih sangat setuju. Untuk ketiga-tiga kaum, masing-masing mempunyai peringkat berkahwin. Kaum Melayu, bilangan responden yang paling tinggi dengan 32 orang responden yang sangat bersetuju. Manakala kaum Cina dan India, bilangan respondennya adalah sama, iaitu 20 orang responden yang memilih sangat setuju. Baiklah, yang seterusnya, untuk pantang larang semasa mengandung. Tiap-tiap kaum mempunyai pantang larang yang tersendiri. Untuk kaum Melayu, rata-ratanya responden memilih sangat setuju tentang pantang larang, iaitu dilarang berada di luar rumah semasa maghrib. Seramai 15 orang responden yang sangat setuju, dan menjaga pemakanan. Seramai 23 orang responden yang sangat setuju. Kaum Cina dan India, rata-rata responden memilih tidak pasti untuk pantang larang mereka, iaitu untuk kaum Cina, dilarang makan daging arnab, dilarang makan daging anjing dan lain-lain. Manakala untuk kaum India, mereka dilarang untuk keluar rumah pada waktu malam, dilarang tidur pada waktu siang dan dilarang tidur berlebihan. Seterusnya, kita lihat kepentingan apabila adat perkahwinan dan pantang larang semasa mengandung. Rata-rata responden memilih sangat setuju bahawa dapat mewujudkan sikap saling hormat menghormati, dapat mengekalkan institusi kekeluargaan dan lain-lain. Namun, untuk kepentingan dapat mewujudkan sikap kerjasama antara masyarakat, rata-rata responden memilih setuju sahaja. Baiklah, yang seterusnya, kerelevanan pengamalan adat dan pantang larang pada masa kini. Sebanyak 93% responden memilih ya, iaitu seramai 40 orang responden, dan 7% yang memilih tidak, iaitu 3 orang responden daripada 43 orang responden. Seterusnya, pengetahuan adat dan pantang larang antara kaum masing-masing. Sebanyak 65% yang memilih mungkin, iaitu 28 orang responden, tidak sebanyak 12% dan ya sebanyak 23%. Terima kasih kepada Saudari Izzah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan mengambil alih pembentangan ini terlebih dahulu. Nama saya Umi Kuzaifah Betimat, nombor metrik 151097. Saya akan merumuskan pembentangan ini. Melalui kajian ini, kami dapat mengetahui atau mengkaji lebih mendalam adat dan pantang larang kaum-kaum lain. Walau bagaimanapun, kumpulan kami hanya memberi fokus kepada adat perkahwinan dan pantang larang semasa mengandung. Seperti yang kita tahu bahawa negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum, iaitu kaum utamanya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India.
Adat dan Patalaran ini menjadi lambang sesuatu kaum, malah adat Patalaran ini juga menjadi cerminan identiti rakyat Malaysia di mata orang luar. Adat dan Patalaran ini juga merupakan warisan yang diturun-temurun oleh nenek moyang kaum-kaum masing-masing. Oleh itu, sesetengah kaum menganggap adat dan Patalaran ini amat penting untuk diamalkan sehingga hari ini. Malah menurut responden yang kami dapat, iaitu seramai 43 orang, ada menyatakan bahawa adat dan Patalaran ini masih relevan untuk diamalkan dalam kalangan masyarakat muda sekarang. Kerana adat dan Patalaran ini juga banyak memberi kesan yang positif, bukan sahaja kepada individu tapi malah kepada seluruh masyarakat. Baiklah, manfaat yang kami dapat semasa menjalankan kajian ini, kami dapat mengeratkan lagi tali kerjasama antara ahli kumpulan kami. Jika sebelumnya kami tidak saling kenal mengenali arti budi masing-masing, tetapi semasa menjalani kajian ini, kami dapat mengenali antara satu sama lain. Kami juga dapat saling tolong-menolong antara satu sama lain, di mana bagi menyiapkan kajian ini secepat yang mungkin. Manfaat yang seterusnya kami dapat ialah kami dapat mengetahui lebih mendalam adat dan Patalaran kaum-kaum lain. Jika sebelum ini kami hanya mengetahui adat Patalaran kaum Melayu sahaja, kami tidak mengambil tahu tentang adat kaum-kaum lain seperti kaum Cina, kaum India. Tetapi apabila kami mengkaji kajian ini, kami dapat mengetahui lebih mendalam adat perkahwinan orang Cina, orang India. Kami juga dapat mengetahui pantang larang yang diamalkan oleh mereka semasa mengandung, di mana itu tidak boleh, di ini tidak boleh. Itu menjadikan kami itu membuatkan kami lebih berpengetahuan tentang adat Patalaran kaum-kaum lain. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri pembentangan ini dengan sekian, terima kasih.